Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu panas, yaitu 7-Eleven. Yang mana 2-3 hari ini kecoh di media sosial. Yang mana kenyataan ini dikeluarkan oleh ahli parlimen PAS, yaitu ahli parlimen Ketereh, Khair Muhammad Noor. Yang mana beliau mempersoalkan untuk yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan pelantikan Fahas ke jawatan besar korporat. Apa yang saya lihat di media ni, yang mana beliau menggesa untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim bersuara berhubungan pelantikan jawatan besar yang disandang oleh bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Fahas Wafa Salvador, ataupun kita boleh panggil Fahas ataupun Wafa. Apa yang saya lihat daripada sini, beliau juga mempertikaikan mana perginya janji-janji yang dilaungkan oleh PHS untuk tata kelola yang baik dan integriti dalam mentadbir negara. Dan beliau juga mengatakan juga pelantikan Fahas adalah bukti bahawa agenda reformasi yang dilaung-laungkan oleh PHS dan Anwar sekian lama adalah bohong dan merupakan taktik politik untuk memperdayakan pengundi. Pertama, pemimpin PAS jika nak buat media ataupun nak keluarkan satu kenyataan, tunjuk bukti ataupun buat kajian, jangan sembrono. Adakah 7-Eleven ini syarikat GLC? Jadi ini adalah penting supaya tidak dipertikaikan oleh rakyat yang lain kenyataan-kenyataan kita. Hari ini mempertikaikan pelantikan Fahas sebagai pengurusi ini. Yang mana saya lihat kenapa Fahas dilantik di situ adalah sebab Fahas mengganti anak Vincent Tan, yaitu Robin Tan Chong Chin. Kita tahu pemegang saham utama 7-Eleven ini adalah Tycoon Vincent Tan, yang mana dia mempunyai 41.8% kepentingan dan dilantik ke lembaga pengarah kumpulan itu sebagai pengurusi. Pengarah bukan eksekutif, bukan bebas pada 25 November 2021. Hari ini kamu mempertikaikan. Dan sepatutnya ahli parlimen yang baru seperti ini juga belajar. Tengok di Google kalau tak tahu. Saya membaca kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan berkenaan dengan 7-Eleven ini. Saya tahu bahawa pada 9 Ogos 2017, Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, merupakan pemegang saham kedua terbesar di dalam kedai sebaneka 7-Eleven Malaysia Holding. Dan pemegang sahamnya yang ada di media ini adalah yang dikeluarkan di kenyataan media pada 2017, Vincent Tan adalah pemegang utamanya. Jadi apa yang berlaku hari ini, pada pandangan saya, ini adalah syarikat awam yang tidak perlu pemimpin PAS nak politikan. Jadi kalau nak lantik Fahas, terpulang kepada mereka. Karena kita tahu bahawa Fahas juga adalah seorang yang mempunyai kebolehan dalam mengurus bisnes. Fahas juga mempunyai banyak syarikat persendirian, yang mana semua rakyat Malaysia ini tahu. Jadi kamu nak memainkan politik berkenaan dengan isu ini, pada saya salah. Patutnya kamu tanya kepada Vincent Tan ataupun tanya kepada Sultan Johor. Siapa ada pemilik 7-Eleven Malaysia ni? Jadi jangan sembrono buat kenyataan yang mana lantikan ini bukan lantikan politik. Ini lantikan bisnes. Dan apakah Fahas ni tidak boleh nak buat bisnes, tak boleh nak cari makan? Kita tahu apabila PAS menjadi kerajaan, berapa ramai pemimpin PAS dilantik ke JLC yang kalah bertanding, yang ada jawatan dalam komponen parti itu, diletakkan di JLC makan gaji buta. Presiden PAS pun makan gaji buta. Nah, silap-silap ahli parlimen ini sebelum ini pun ada jawatan-jawatan penting yang dibayar gaji dengan menggunakan duit rakyat sebelum menjadi ahli parlimen ini. Dan adakah bertanding sebelum ini juga tidak menggunakan dana rakyat? Jadi mereka tidak perlu mempertikaikan kerja orang, kerana saya sebagai orang PKR, saya mengenal sedikit berkenaan dengan Fahas ini. Saya juga pernah berinteraksi melalui WhatsApp dengan beliau. Apabila saya bertanya banyak perkara dengan beliau, saya tahu beliau adalah seorang usahawan ataupun usahawan Melayu yang seorang muda juga yang berjaya. Jadi tidak perlu pemimpin PAS mempertikaikan isu bisnes. Ini sepatutnya kita sokong. Karena ada anak Melayu muda yang boleh
menjadi seorang bisnismen yang berjaya. Tapi dengan sikap hasad dengki, kamu mempertikaikan seolah ini adalah jabatan JLC yang akan makan gaji puluhan ribu, makan gaji buta. Fahas tidak begitulah, wahai pemimpin PAS. Fahas ni tak payah jadi ahli parlimen pun. Dia tidak payah ambil gaji pun sebagai ahli parlimen ni. Gaji dia sebulan melebihi gaji ahli parlimen. Walaupun saya tidak rapat dengan beliau, tapi saya banyak juga mencari data berkenaan dengan beliau. Walaupun saya pernah lah berhubung sekali dua dengan beliau sewaktu pemilihan PKR yang lalu. Tapi saya hormati beliau sebagai seorang bisnismen. Bukan macam pemimpin PAS menunggu jabatan-jabatan penting dalam kerajaan untuk mendapat gaji. Ini adalah tidak baik. Kata nak membangunkan orang Melayu, tapi kamu nak menjatuhkan orang Melayu. Tidak bagus ke? Apabila seorang anak Melayu muda dilantik sebagai pengurusi 7-Eleven, tak bangga ke? Banggalah. Kenapa nak mempertikaikan? Inilah sikapnya pemimpin PAS. Lepas itu dijualkan Melayu, dijualkan Islam. Yang Fahas tu, Sultan Johor yang berada dalam tu sebagai pemegang kedua terbesar tau. Kamu pertikaikan. Bagaimana perkara-perkara ini? Orang-orang Melayu muda nak berbisnes. Kalau kamu asyik nak mengorbankan mereka ini dengan politik yang kamu ada. Baru saja menjadi ahli parlimen dah belagak sombong angkuh. Jadi saya sebagai anak muda, saya tekilan dengan kenyataan yang dikeluarkan. Apalagi apabila mempertikaikan banyak perkara. Dan dia juga menyifatkan pelantikan Fahas ini adalah satu perkara yang menjijikkan dan dipandang serong. Dia juga mempersoalkan sama ada Anwar juga merupakan Menteri Kewangan yang memaklumkan kepada rakyat Malaysia bahawa akan terdapat lagi pelantikan jawatan besar yang melibatkan individu yang rapat dengannya selepas ini. Takkanlah kalau orang rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, orang itu tak boleh dah nak cari makan, tak boleh nak cari bisnes dah. Duduk saja. Ini adalah cara PAS mencari makan dengan politik, mencari makan dengan orang-orang politik. Jadi orang-orang seperti Fahas ini yang mempunyai kebolehan dalam berbisnes sebelum dia menjadi setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, Fahas ni semua orang-orang dalam PKR ni tahu kaya. Kenapa orang seperti pemimpin PAS ini, pada saya yang kurang cerdik ini, mempertikaikan? Fahas bukan kaya kerana politik. Fahas memang dah kaya sebelum ke politik. Inilah masalahnya. Masalah apabila tak faham tetapi cuba mencampur adukkan kenyataan-kenyataan politik dalam urusan-urusan yang di luar daripada kotak mereka yang baru jadi ahli parlimen ni. Nak jadi ahli politik, jual agama. Lepas itu, tak faham politik, tak faham syarikat JLC. Banyak perkara dia tak faham. Ini yang saya lihat daripada kenyataan yang ada di media sosial ni. Yang mana ada juga yang menggesa, kalau PAS tak puas hati, kata di media ni, boleh suruh Samsuri tanya sendiri Vincent Tan. Kan MB Terengganu dengan Vincent Tan ada bersiar bersama dalam bot. Atau boleh tanya dengan Sultan Johor, cakap dekat Sultan Johor, PAS tak puas hati, Wafa jadi pengurusi 7-Eleven. Itulah kalau berani. Ini yang saya lihat daripada komen-komen yang ada di media sosial. Betul lah. Kalau PAS tak puas hati, tanya Sultan Johor. Dan tanya ni MB Terengganu yang pernah duduk satu bot dengan Vincent Tan baru-baru ini. Jadi apa yang saya lihat daripada apa yang dikeluarkan oleh pemimpin PAS, buat analisa dulu, buat kajian dulu. Jangan sembrono, nanti dicaci oleh rakyat. Dan silap-silap boleh disaman. Kenyataan seperti ini, saya harap Fahas ambil tindakan. Jangan bagi ruang kepada pemimpin PAS ni, kerana ini akan menjadi satu pula fitnah besar nanti. Sebab itu, saya mungkin beberapa hari lagi ataupun lepas ini, saya nak beritahu, saya nak mesej dekat Fahas, suruh ambil tindakan dengan ahli parlimen PAS ini, saman mungkin, supaya pengajaran besar kepada orang seperti ini. Tak payah saman banyak, bagi saman 10 juta, tengok dia merangkak ke tidak. Suka-suka hati je keluar kenyataan. Itu saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.